Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Tok Wan Say. So, sebelum aku mulakan video ini, aku nak ucapkan jutaan terima kasih dahulu kepada korang yang dah subscribe channel Tok Wan Say dan juga yang telah menonton salah satu video aku yang sedang meningkat naik dia punya jumlah view, iaitu video berkenaan dengan cara-cara untuk mendapatkan channel Astro secara percuma menggunakan Long TV. So di mana video itu korang boleh cek dalam aku punya list video-video lah. So hari ini aku nak kongsikan pada korang dua gadget. Satu je lah gadget dua kamera, iaitu kamera CCTV yang mana aku beli di Lazada, murah saja. Ini lebih kurang 50-60 ringgit dan ini lebih kurang 40 dan 50 ringgit sahaja. So adakah CCTV kamera ini dapat berfungsi dengan baik? So bagaimanakah kualitinya, apa yang ada di dalam kotak ini, aku akan tunjukkan di dalam video ini. So pastikan korang tengok sehingga habis, berbaloi atau tidak membeli kamera ini. So bagaimana ia berfungsi, tonton sehingga habis. Okey, untuk video ini aku mulakan dengan kamera ini dahulu. Seperti aku katakan, kamera ini adalah berharga lebih kurang 50 ke 60 ringgit sahaja dan kamera ini lebih kurang 40 ke 50 ringgit sahaja. So ini adalah paparan kotaknya. So di bahagian hadapan ni berwarna putih. So ini adalah video kameranya bernama Smart Wi-Fi Camera. So tepinya kosong saja, atasnya kosong, bawahnya kosong. So di bahagian sini dia ada menunjukkan function-functionnya, di mana penyambungannya adalah secara wireless. Dia ada two-way communication, di mana dia ada mikrofon dia juga. So visionnya adalah day and night vision. Dan juga dia support dengan cloud storage dan juga multi-user, multi-platform, di mana boleh disambungkan dengan beberapa device. Dan juga dia ada perisian untuk human instruction detection. So dia ada sensor lah. So di bawah ni macam biasa dia punya specification dia lah. So boleh dibaca dan ada barcode dia. So mari kita buka dahulu. Okay, for bahagian atas sekali dia letakkan dia punya kamera lah. So ini kamera dia. So kita keluarkan dahulu apa yang ada dalam kotak ni. Okay, ini dia, kita letak bawah dahulu. Dan ini bahagian bawah tadi kita ada dia punya kaki dia untuk kita letakkan kamera tu nanti, dan juga skru dia untuk kalau kita nak gantung ke apa ke. Dan ini kita ada kabel dia. Kabel dia pendek sahaja. Okay, seperti ini. Last sekali kita ada dia punya plug dan juga manual. Dan ini card untuk cloud storage lah. Okay, manual ni walaupun produk ini sampai daripada negara China, tapi manualnya diterangkan dalam bahasa Inggeris. So mudahlah untuk kita fahamkan berkenaan cara-cara menggunakan kamera ini. Tetapi untuk video kali ini aku just tunjuk sahaja macam mana cara menggunakannya. Okay, kita letak dulu kamera manual dia. Okay, kamera tadi. So kamera ni macam ni saja, lebih kurang besar penumbuk saja. So ini paparan harapannya. Dia di bahagian bawah ni dia ada dia punya apa ni, tempat letak dia punya memory card. So ini dah dalam dia ada kamera dia. Di bahagian tepi ya, kiri dan kanan ada audio ataupun speaker juga diselitkan kat sini. So di bahagian belakang ada reset button dan tempat cucuk power. Bahagian bawah tempat untuk letak dia punya kaki dia lah tadi. Mula-mula kita pasangkan dahulu kamera ini. Hidupkan dahulu dia punya power dia. Ok, so sekarang dia tengah refresh. So untuk menyambungkan kamera ini dengan device untuk kita lihat rakaman dia adalah kita perlu
scan sahaja barcode yang ada di dalam manual ini, di mana bila kita scan ini kita akan, okey, dia tengah refreshing. Bila kita scan ni dengan kita punya telefon, dia akan terus download kita punya, dapatkan dia punya apps dia lah. So aku dah download dah dia punya apps. Appsnya bernama, apa nama apps dia? V380 Pro. Okay, dia tengah refresh. Okay. System startup completed. Access point preparing. Okay, dia tengah mencari connection. So connection ya adalah mudah sahaja, di mana kita perlukan wifi, di mana wifi kamera dengan wifi device kita mesti disambungkan dengan wifi yang sama. So aku dah download. Ini dia punya software ataupun apps yang digunakan untuk kamera ini, yang dinamakan tadi V380 Pro. So mari kita buka dahulu apps. Ok, sebenarnya dalamnya aku dah cuba sambungkan kamera ni, apps ni, dengan kamera aku yang lagi satu ni, sebab aku dah cuba semalam. So nak test dulu kan sebelum kita buat video. So tengok kamera dia belakang. So kamera dia adalah bahagian belakang. Boleh sampai nampak dah kakak? Tak nampak? So tak boleh nampak sikit, nanti aku alih dia punya So kamera dekat belakang. Cuma sekarang operasi kita adalah untuk menyambungkan device ni. Menyambungkan kamera ini dengan device kita, kita just tambah bahagian ini untuk kita masukkan di kamera. So add camera, alright, Wi-Fi smart camera. So kamera dah dihidupkan, kita next. Sekarang kita sambungkan dengan wifi yang sama dengan kita. Wi-Fi connecting. So sekarang wifi sedang menyambung. So sekarang kedua-dua device ni telah bersambung. So boleh tengok kat sini, kita boleh terus play dia punya ini dia punya itulah. Kita boleh gerakkan ke kiri ke kanan ke atas ke, tengok cameraman ni. Okay, kita boleh tengok kat sini. So dia punya kualiti pun not bad sebenarnya, okey sahaja. Dan dari segi cara untuk kita kontrol adalah lebih mudah lah. Okay, juga ia juga boleh di zoom, tetapi agak susah untuk, agak kualiti agak kurang baik lah kalau di zoom. So kita biarkan dengan manual saja. Okay, paparan juga boleh lebih lebar seperti yang ada sekarang lah. So jika untuk full view punya paparan seperti ini. Aku dah sambung ke dua-dua kamera tadi. So sekarang mari kita tunjukkan macam mana kamera itu berfungsi. Okay, ini kamera lagi satu tadi, dia lain sikit lah. So aku ambil dua jenis. Okay, dia punya kualiti pun lebih kurang sahaja tadi. So ini paparan tadi. So ini paparan salah satu kamera, dan ini kalau kita nak tengok untuk kedua-dua kamera berfungsi lah. So dia boleh muat kepada 4 kamera kat sini. So maksudnya dalam satu masa bila kedua dia bersambung dengan wifi yang ada di rumah kita, kita letakkan satu di mana-mana, kita boleh lihat satu di ruang tamu, satu di bilik tidur, satu di luar rumah. So benda tu kita boleh live tengok kedua-duanya. Okey, untuk simpanan rakaman juga, seperti aku katakan tadi, dia ada satu slot untuk memory card. Ini kat mana ni? Satu slot untuk memory card di tepi ni, dan ini pula dia hadapan kat sini lah. Di hadapan mana hadapan ni tadi? Ke belakang. Di bahagian bawah ni tadi. Okay, so kita boleh masukkan memory card dan kita boleh lihatlah dia punya rakamannya. So tengoklah pada setting kat sini. Dan satu lagi alternatif yang lebih selamat, kita juga boleh masukkan kepada kita punya cloud, di mana di dalam cloud ni maksudnya kita simpan di dalam kita punya memori awan lah.
So dalam tu lebih selamat. Kenapa lebih selamat? Sekiranya ada apa-apa punya berlaku di rumah, benda ni dicuri ke apa ke, once benda ni dicabut ataupun dipisahkan daripada kita punya wifi, kita tak payah nak akses dah rakaman yang ada dalam kamera tu. So tiada guna juga kalau kita ada kamera, tetapi kalau kamera tu dicabut, still kita tak boleh nak dapatkan rakaman dia. Tapi kalau kita simpan di dalam cloud, so maksud kita masih lagi boleh akses dia punya rakaman-rakamannya, sebab benda tu disimpan di dalam cloud. So sebagai contoh, ini rakaman yang dah ada. So kita boleh tengok balik rakaman-rakaman yang ada di dalam cloud yang telah dirakam. So dia akan rakam secara berterusan lah. Tengok ni. So kita boleh pilih dia punya yang mana rakaman tu semua tu. Yang warna merahnya adalah bagi rakaman-rakaman yang ada pergerakan. So kalau ini contohnya siang tadi, so bila ada pergerakan dia akan rakam secara auto lah. Okay, so dia juga menjimatkan. So untuk cloud ni kita kena beli. So bagi aku agak mahal sikit lah, sebabnya biasa aku ambil yang 1 tahun untuk 30GB ataupun 16GB dekat 100 juga untuk rakaman tu. So setiap tahun perlu renew lah untuk memastikan kita ada account tu. So anytime kita boleh akses balik dia punya rakaman dia. Ok, so sekarang kita cuba pula dengan paparan pada waktu malam. Adakah dia berfungsi dengan baik atau tidak? Mari kita cuba. Kita tutup lampu dahulu. So adakah dia berfungsi dengan baik? Jadi pula. So ini dia. So dia agak terang lah. Okay, cuba tengok pada kamera. Sudah tengok pada kamera. Okay guys, so aku rasa itu sahajanya aku nak tunjukkan pada korang. Inilah kamera yang patut ada di dalam rumah kita. Murah sahaja, tak sampai 150-60 ringgit sahaja. So bagi korang yang di rumah dah ada wifi, apa kata beli gadget ini untuk kita punya keselamatan dan kegunaan kita di rumah, terutama sekali apabila kita tinggalkan rumah, kita boleh pantau apa yang terjadi di rumah. Dan perkara lain lah, segala apa yang terjadi telah direkodkan dalam kita punya CCTV. Itu saja guys, kita jumpa sekali lagi dalam video pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.